Okay, baik tuan-tuan perempuan, hari ini saya nak kongsikan tentang isu sama ada boleh atau tidak kalau kita nak bagi duit dekat perniagaan orang lain dan kita nak bagi dia untuk guna sebagai modal perniagaan dia. Okay, jadi jawapannya dia bergantung. Satu, isu dia adalah kita punya pinjaman yang kita bagi itu untuk keuntungan ataupun tidak. Sebab kalau kita nak bagi orang pinjam duit, kalau kita nak dapat balik keuntungan daripada pinjaman yang kita bagi tu, kita kena berdaftar di bawah akta pemberi pinjam wang. Jadi tak boleh suka-suka. Kalau kita nak bagi pinjam duit, contohnya kita bagi RM20,000, dia kena pulang balik RM25,000. Tak boleh ada perjanjian macam gitu ya. Ia bercanggah sebab kita tidak berlesen. Kalau kita berlesen tak ada masalah. Okay. Jadi yang kedua ialah pilihan dia adalah macam mana kita nak bagi modal ke orang dalam masa yang sama. Ialah kalau kita dapat balik yang sama, tak memberi manfaat kepada kita lah, tapi baguslah sebab kita membantu orang. Tapi kebanyakan orang yang bila dia berniaga, dia akan janji untuk nak bagi balik dengan lebih daripada apa yang kita bagi kat dia. Jadi macam mana nak buat? Okay, ada dua pilihan. Satu, kalau kita invest company tu, dia adalah sendi bahat. Okay, sendi bahat ni kita bagi modal dalam bentuk macam mana? Dalam bentuk pegangan saham. Sebab sendi bahat ni dia boleh bagi ordinary share ataupun preference share. Okay. So saham ni bila kita bagi kat dia, sebab dia sendi bahat, dia akan issue saham kat kita. Kita akan pegang sebagai sebahagian daripada pemilikan kepada perniagaan tu, which is bagus. Sebab benda tu kita boleh jagakan, kita boleh wariskan, macam-macam kita boleh buat dengan tu sebagai aset lah saham kita. So kita berdaftar secara rasmi, kita bagi RM20,000, kita akan dapat RM20,000 balik share, amount of share yang kita dah bagi tu. Jadi bila apa-apa jadi, dapat keuntungan ataupun kerugian, dia bergantung kepada perjalanan syarikat tu. Kalau ada keuntungan, dia declare dividend, kita dapat untung daripada situ. Itu cara untuk kita melabur dalam perniagaan orang. Tapi kalau dia bukan sendi bahat, macam mana? Sebab ada orang dia berniaga enterprise kan, dia pakai sole prop, registration of business, ataupun dia partnership kan. So dia tak ada konsep yang share yang berdaftar macam dalam SSM. Jadi kita kena buat satu perjanjian lah. Di dalam konteks perjanjian sama ada joint venture ke, profit sharing ke. So dia bergantung pada arrangement yang kita nak buat tu lah. Apa jenis struktur projek ataupun struktur perniagaan yang kita dah nak jalankan dengan orang yang kita nak invest ni. So jadi kena jelas. Tak boleh sewenang-wenangnya buat pinjaman and then cuba nak tuntut balik RM24,000, RM25,000, tak boleh. Kita memang dah ada cash flow. Jadi kalau kita pinjam RM20,000 lah yang kita dapat balik. So dia panggil friendly loan agreement. So dia tak ada konsep kita boleh pinjam tiba-tiba kita akan dapat. Kita akan dapat balik dalam profit yang kita dah dijanjikan tu. Orang tu boleh janji dan dia akan bayar kalau dia baik hati untuk bayar. Tapi kalau dia tak bayar, kita tak boleh nak buat apa-apa. Paling-paling kita boleh tuntut is the apa dia panggil principal amount of the pinjaman yang kita berikan. Jadi saya harap jelas dan faham supaya kita boleh clear. Kalau nak buat pinjaman ataupun nak buat pelaburan kepada perniagaan orang, kita kena buat due diligence. Kena check, kena semak, kena betul tengok struktur dan tengok screening sikit orang yang kita nak invest ni supaya risiko dia rendah. Kalau perlukan bantuan, consult lawyer untuk check balik apa benda yang sebenarnya tak cukup, apa dokumen yang kena ada, macam mana nak solidkan arrangement kita tu supaya kita buat benda yang tidak merugikan dan tidak ada risiko yang tinggi lah berbanding kalau kita tak ada perkara-perkara yang kita sepatutnya dokumenkan.